Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Ahlan wa sahlan bikum. Okay, hari ni kita dah masuk ke rancangan belajar Lahjah Arab episod 3 dan sepatutnya kita bersama-sama dengan Ustazah Fatin, tapi sayangnya hari ini Ustazah Fatin sekarang sedang bercuti. Dia sedang bersiar-siar di dalam salah satu tempat yang cantik di Arab Saudi sekarang, Al-Baha. Okey, sepatutnya kalau kita dapat bersama-sama dengan Ustazah Fatin, boleh Ustazah Fatin belanja video, visual, tengok gambar macam mana keadaan di sana kan. Al-Baha salah satu tempat di Arab Saudi ni. Okey, salah satu tempat di Arab Saudi, dia sangat cantik lah di atas gunung. Kira macam dekat Cameron Highland, macam dekat tempat-tempat macam tu lah kalau di Saudi Arabia. Jadi kerana Ustazah Fatin last minute ada masalah internet, tak ada bersama-sama dengan kita, jadi saya tariklah dua orang budak kecil ni. Siapa? Nama saya Muhammad bin Muhammad Syaharuddin. Tak ada, dia tak ada kena pot-pot lagi. Nama saya Muhammad bin Muhammad Syaharuddin bin Syahari. Oi, dengan nama datuk semua yang okey, yang ni Ustazah siapa ni? Nama saya Nur Salimah. Nur Salimah. Nama saya Nur Syahadah binti Muhammad Syaharuddin. Okey, jadi insyaAllah kita akan bersama-sama dengan mereka berkomunikasi dengan anak-anak ini. Sebelum tu, okey, sila kita pergi dulu. Sila. Okay, sebelum tu apakah topik kita pada hari ini? Sebelum tu saya nak tengoklah siapa-siapa yang sedang bersama kita sekarang. Ustazah Ros Alia, Ustazah Mazlina Ahmad, awal-awal lagi dah beri komen. Ustazah Ros Alia, Ustazah Ramlan, Ustazah Rafi'ah, Ustazah Syarina Saiful, Ustazah Nunias, Ustazah Farida Mustafa, Ustazah Haliza, Ustazah Ilma Sarimbi, Ustazah Nur Hayati. Okay, Ustazah Nazatul Naina, Umat Nabi Muhammad, Ustaz Ramlan, Alhamdulillah, Ustazah Nur Lida. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa'un Nur, Ustazah Nur Hayati Muhtar. Masa'ul Khair, Masa'un Nur. Okey, dan jangan lupa share kita punya kelas belajar Lahjah Arab ni supaya ramai lagi dapat ikuti kita sama-sama. Kebetulan hari ni waktu cuti hari Sabtu kan. Jadi antum sedang petang-petang di sana tengah santai-santai. Bolehlah kita belajar cakap Arab sekejap topik kita pada hari ini insya-Allah saya akan memberi atau mengupaskan sedikit saja tentang ucapan selamat datang. Okey, macam mana kita nak ucapkan selamat datang kepada siapa-siapalah kita baru jumpa. Jadi okey, ucapan selamat datang. Baik. Okay, waalaikumsalam semua. Masaul khair, Ustazah Suhana Surya, Masaun Nur. Ustazah Balqis kata, Waalaikumsalam Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam. Masih menunggu lagi kedua Ustazah sekarang, setia menanti. Terima kasih Puan Nurhaza. Okey, jadi jangan lupa share, share kita punya video ni. Okey, Masaul Khair di sana, Masaul Khair antara anda yang berada di sana dan saya juga dah 12 tengah hari sini kita berada dalam masak, waktu malam, waktu petang, waktu tengah hari, waktu malam kita ucapkan Masaul Khair. Okey, baik. So, apakah kita punya perkataan-perkataan? Oh, sebelum tu saya terlupa. Ada yang pernah bertanya kan kepada saya, Ustazah, maksud lahjah tu apa? Belajar lahjah Arab. Saya pun terlupa. Lahjah is Arabic word. Adalah perkataan dalam bahasa Arab, lahjah. Okey, lahjah ni membawa maksud dialek. Kita kata kalau dekat Malaysia tu kita kenal sebagai logat lah. Logat kan. Ada logat Kelantan, ada logat orang utara, orang-orang negeri, orang Nogoi. Jadi logat, dia lahjah is logat. So bila kita cakap sesuatu bahasa
bahasa Cina ke, kalau bahasa Jepun, English ke apa. Kalau boleh kita bahasa Arab lah lebih-lebih lagi cantiknya kalau kita dapat cakap dia punya lahjah dengan cara sebutan dia. Okay, dan dia tak dapat lari daripada kalau nak dapatkan lahjah Arab ni, dia tak boleh lari daripada kita kena sebut dengan sebutan yang betul, lenggok dia, lenggok Arab dan juga suara. Gitu. Tapi kalau suara kita tetap suara Melayu, tapi kita cubalah juga. That's why kalau ada orang yang cuba cakap bahasa Inggeris, cuba tiru dengan dia punya cara cakap kan. Good morning kan. Kita jangan cakap menyampah kan. Kita jangan memperkecilkan kerana mereka sedang mempraktikkan bahasa tu, dia punya lahjah sendiri. So kalau ada orang cakap, kita orang Melayu tapi cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kaifa halukum? Kita jangan cakap menyampah sebab itulah sepatutnya yang kita terapkan dalam sesuatu bahasa. Kalau kita cakap dengan sesuatu bahasa, kita cakap dengan lahjah dia. So itulah dia lahjah, dialek, logat, lenggok dia. Okey, Salwa kata saya tonton live dari hospital anak saudara ketika aksiden. Ya Allah, moga Allah memudahkan urusan. Syafahullah la ba'sa tahur insya-Allah. As'alullah al-azim Rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita kenali perkataan-perkataan ucapan selamat datang pada hari ini, iaitu yang pertama sekali. Okey, kita dah bersedia. Yang pertama adalah ahlan. Okay, kalau siapa yang perasan setiap masa, setiap kali kalau saya mulakan live, saya suka cakap ahlan. Kan ada perkataan ahlan. Okey, ahlan adalah cara kita ucapkan selamat datang. Walaupun dengan satu perkataan ini, ahlan. Okey, saya ulangi, ahlan, iaitu selamat datang. Okey, ahlan. Alif, hamzah, dia guna ha yang tu, ha di bawah. Ha yang dekat dengan dada. Okey, ahlan. Okey, bukan ahlan. Jangan pula nak logat sangat kan. Dia tiba-tiba tukar ha tu jadi ha. Ahlan is selamat datang. Kalau ahlan tu macam manisan. Ahla, halwa. Kan ha, itu ha, halwa. Ahla. Jadi bukan ahla yang tu, ahla. Okey, jadi kita sama ahlan. Okey, apakah jawapan dia? Okey, jawapan untuk ahlan adalah, okey, antum tengok untuk yang di bawah ni, ahlan bik. Okey, untuk orang yang jawab, orang yang jawab, dia akan kata ahlan bik. Okey, kalau ada orang Arab sapa kita, ahlan. Kita jawab balik, ahlan bik. Di sinilah yang mainkan peranan. Cuba Muhammad masuk. Okay, jawab sebelah-sebelah Umi kan? Okay, boleh nampak? Nampak? Jelas? Sini masuk. Okay. So, Umi cakap ahlan ya Muhammad. Ahlan Biki. Okay, gini. Umi cakap, Muhammad cakap ahlan. Muhammad cakap dengan Umi ahlan. Okay. Ahlan ya Umi. Ahlan ya Ummi. Okay, boleh antum boleh dengar jelas? Okay, ahlan ya Ummi. Ahlan ya Ummi. Okay, dia kata ahlan kepada saya ucapkan pada dia ahlan bika. Okay, kalau untuk lelaki satu orang, saya ucapkan ahlan bika. Ahlan bika, macam tu. Okay, boleh? Okay. Seterusnya, okay Muhammad sana. Syahadah pula. Okay, Syahadah bagi ucapan ke Umi. Ahlan di sauti martafa. Ahlan bik Lagi. Ahlan bik ya Ummi. Okay. Umi cakap ahlan biki. Okay, ahlan. Cuba dekatkan lagi dekat. Kita tengok Umi. Ahlan ya Ummi. Ahlan ya Ummi. Okay, Umi pun jawab ahlan biki. Jadi kalau dia seorang wanita, untuk lelaki kita guna ka. Ka untuk lelaki. Kalau ki untuk perempuan, wanita. Ahlan biki. Kalau ramai semua masuk. Okay, contoh ramai-ramai ni orang beri salam ahlan. Beri salam pada ramai. Atau kita nak beri salam kan, kita nak beri ucapan ahlan bikum. Okay, kalau antum ramai ahlan bikum. Macam tu. Okay, dekat depan.
Okey, ahlan bikum. Seperti itu ahlan bikum. Okey, seterusnya, okey boleh keluar dulu. Masaul khair Ustazah. Hari ni boleh lancarkan lagi cakap Arab kita dengan bimbingan Ustazah. Okey. Seterusnya. Okey, Ustazah Nur Hazal kata ahlan ya ummi, ahlan biki. Biki, ki untuk perempuan. Yes, betul. Jika seorang ahlan bika lelaki, biki untuk perempuan. Kalau ramai ahlan bikum. Okey, kita guna bikum untuk ramai. Okey, betul. Kak Anita pun kata ahlan bika Ahmad. Nama dia Muhammad. Ahlan bikum untuk ramai. Betul. Okey, semua dapat gambaran Kalau ahlan bika untuk lelaki yang seorang. Yes, betul. Okey, jom kita pergi ke stage yang seterusnya. Okey, seterusnya. Kita tambah lagi satu perkataan. Okey, tambah lagi satu perkataan. Ahlan wa sahlan. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Kita tengok saja sebutan dia dulu. Ahlan. Yang tadi saya dah terangkan ahlan wa sahlan. Wa sahlan. Sin ha lam alif. Wa sahlan. Okey, ha di sini pun kita menggunakan ha yang ha simpul, ha bulat. Jadi ha dia jangan tertukar. Jangan ahlan wa sahlan. Okey, ahlan wa sahlan. Okey, baik. Sini tangan. Ahlan wa sahlan. Baik. So ucapkan di rumah tu ahlan wa sahlan. Okey. Dari segi makna kalau satu sebiji ahlan is welcome. Dia tak ada orang cakap permulaan sahlan, dia tak boleh pisahkan. Kalau anda nak sebut sahlan, anda kena mulakan dengan ahlan wa sahlan. Okey, sama ada nak guna ahlan sahaja ataupun ahlan wa sahlan. Okey, dan ahlan wa sahlan dia tidak ada maksud lain, maksud dia adalah welcome juga. Selamat datang. Tak adalah kalau ahlan jadi selamat, sahlan jadi datang, bukan. Sama ada ahlan ataupun ahlan wa sahlan, selamat datang. Kalau ikutkan sahlan tu, sahal dalam bahasa Arab is mudah. Tapi kalau untuk ucapan, makna dia selamat datang. Okey, so sekarang kita cuba berkomunikasi lagi dengan anak-anak. Okey, mula-mula masuk dulu Muhammad. Muhammad cakap ahlan wa sahlan ya ummi cakap kuat-kuat. Okay. Ahlan wa sahlan ya ummi. Sebentar. Okey, sekali lagi Muhammad. Ahlan wa sahlan ya ummi. Ahlan wa sahlan. Okey, kita tengok dia punya contoh jawapan. Bangun betul. Okey. So contoh jawapan dia ahlan wa sahlan bika. Ahlan wa sahlan biki. Okay, so next. Okay, kalau perempuan pula, dekat-dekat depan je tau. Okay, kalau untuk perempuan pula, okay, Syahadah bagi ucapan kat Umi. Ahlan wa sahlan ya ummi. Ahlan wa sahlan biki. Okay, ahlan wa sahlan bik. Biki. Okay, kenapa saya kalau kita ringkaskan, kalau kita waqaf, kita stop dekat bika tu bakaf kan, dia akan jadi ahlan wa sahlan bik sahaja. Ka ke ki tak diucapkan secara jelas. Tapi kalau kita nak lebih jelas, siapa yang nak lebih faham, setiap ka adalah kamu. Kalau untuk lelaki kita guna baris atas bika. Kalau untuk perempuan biki. Ahlan wa sahlan biki. Okay, kalau ramai-ramai jom. Okay, kita buat cakap apa kalau ramai? Ahlan wa sahlan bikum. Jangan bikum. It's not bikum. K-O-M tak ada. Tak ada. Bikum. Ahlan wa sahlan bikum. Okay, terima kasih. So next. Okay, sana boleh sana dulu. Okay, next. Kita tengok dulu macam mana, adakah kita terlalu laju, faham ke tidak faham penonton, sebab kita dah mula masuk dia punya dalam bab tata bahasa, nahu, yang mana kita dah mula masuk sedikit untuk perempuan apa. Jadi kat sini penonton pasti dapat gambaran bahawa bahasa Arab dia akan menggunakan lain perlainan dia punya
Kalau untuk lelaki apa, kalau untuk perempuan ada yang lain. Untuk setiap perkataan, untuk verbs, untuk noun, untuk dia lain-lain. So kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Tapi yang untuk kelas hari ini, just keep in mind kalau ka untuk lelaki, ki untuk perempuan, kum untuk ramai-ramai. Dan ramai-ramai itu tak kisahlah ada lelaki ataupun perempuan. Asalkan dia 3 dan lebih, 3 dan lebih dia akan jadi jamak. It's plural. Okay. Tengok macam mana kalau penonton, kalau anda ada sebarang soalan. Faham Ustazah? Terima kasih ilmu Ustazah Farida. Ustazah faham, Alhamdulillah. Ustazah Rafi'ah kata faham. Alhamdulillah. Fahim tu ya Ustazah, Masya Allah. Ustazah Nurul Hidayah Ayang. Dah. Okay, yes, Nahu is grammar, Nahu dalam bahasa Arab. Ustazah Julia kata ahlan wa sahlan bika untuk lelaki, biki perempuan, bikum untuk ramai-ramai. Dia sebenarnya ada banyak lagi. Dia ada bikuma, ada kunna, ada macam-macam. Tapi kita tak nak masukkan dulu kategori tu, kita ambil yang paling ramai orang guna, yang paling ringkas, yang paling kebanyakan orang guna dan kita boleh applykan benda tu. Nampak ramai je bikum. Kalau seorang lelaki, bika. Kalau seorang perempuan, biki. Okay. Alhamdulillah, selamat datang. Yes. Okay, Alhamdulillah. So, kita tambah lagi. Okay. InsyaAllah semua dah jelas dengan ahlan wa sahlan. Dan kita nak tambah lagi satu sahaja perkataan pada hari ini. Iaitu perkataan marhaban. Okay. Kenapa saya taruh kat sini marhaban dan marhaba? Siapa yang boleh beri jawapan? Tuliskan di ruang komen. Kenapa saya tuliskan dalam bahasa Melayu dia, ejaan dia marhaban ataupun marhaba. Okay, sementara saya tunggu jawapan dari yang lain. Inilah dia perkataan yang kadang-kadang saya agak lucu. Orang Melayu kita suka main-mainkan dia punya perkataan. Mereka kata marhaban, meripik meraban. Saya ingat waktu saya kecil dulu. Okey, mungkin siapa yang boleh beri jawapan yang tepat, kita nak tengok di sini. Okey, marhaban, apa beza marhaban, apa beza marhaba? Okey, insya-Allah saya tahu di sana ada yang boleh jawab dengan jawapan yang tepat. Kalau saya nak kasih lagi clue, anda kena rujuk pada tajwid. Kalau siapa yang pandai tajwid di sini, insya-Allah boleh jawab soalan saya ni. Kenapa marhaban dan kenapa marhaba? Okay, insya-Allah siapa lagi yang boleh jawab? Okay, saya teruskan dulu perkataannya marhaban. Okay, marhaban kalau ahlan wa sahlan tadi bermaksud welcome, selamat datang. Kalau marhaban maksud dia is hello. Okay, sekarang dia kategori dalam kategori selamat datang juga. Tapi dari segi mak dia lebih pada saya kata hi, marhaban is hi, hello. Okay. Okay, kita tengok ada orang beri jawapan. Ustazah Zaliha Sanadi kata dia waqaf tiada tanwin. Waqaf tiada tanwin. Betul. Okay. Kalau dari segi tajwid, apakah hukum dia? Waqaf tiada tanwin. Betul. Kalau kita waqafkan, itu yang dia akan jadi marhaba. Ustazah Nur Zakia cuba. Dia kata marhaba kalau waqaf. Betul. Tepat sekali. Okay, kalau Ustazah Nur Haza, dia jawab marhaba, selamat datang ke marhaban. Nahu ke Ustazah. Dia bukan dari segi nahu, dia dari segi hukum tajwid. Kita tengok yang lain. Ustazah Nurul Hidayah, marhaban untuk teruskan. Okay, maknanya untuk kita teruskan. Okay. Marhaba untuk stop. Dia jadi mad aiwad. Okay, tahniah Ustazah Nurul Hidayah Ayang. Dan siapa yang jawab dengan kata marhaba untuk waqaf. Marhaba is hello, yes. Ustazah Nahasimah Junoh. Marhaba waqaf mad iwad. Okay, tepat sekali. Masya Allah. Bagus. Alhamdulillah. Barakallahu fiqh. Fatahallahu alaikum. Mad iwad ketika waqaf. Betul. So itulah dia sebab tu dia jadi. Okay, sebab tu dia jadi marhaba. Dia gini. Kalau kita nak ucapkan marhaban. Marhaban bikum.
Marhaban bik, marhaba, marhaban, marhaban bi. Macam kita nak ada perkataan lain yang setelah tu. Marhaban bika, marhaban bikum, marhaban biki. Contoh yang macam tu kita boleh guna marhaban. Ataupun kalau kita tak nak stop, kita just ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi kalau kita waqaf, kalau kita stop pada kalimah marhaban, dia akan jadi marhaba. Okay, marhaba. That's why nanti jangan keliru. Kenapa orang ada ucapkan marhaba, ada sikit sekejap jadi lagi marhaban. Sebenarnya mereka mengucapkan marhaba sebab dia waqaf, dia stop dekat tanwin, dia akan jadi mad iwad, marhaba. Okay, so kalau orang ada setengah orang, sebentar ya. Okay, ada setengah orang kalau ada call, dia angkat telefon, marhaba, ya marhaba. Okay. So sekali lagi kita nak jemput kita punya ustaz cilik kita masuk ke dalam skrin. Okay, Muhammad. Oh, satu-satu dulu, seorang-seorang dulu. Okay, tak ada masalah. Okay, kita start dengan Ustazah Syahada dulu. Okay, macam mana kita nak interaksi dengan marhaban. Okay, kalau marhaban sahaja, kita boleh guna sini sebelah Umi. Boleh guna marhaban biki. Okay, marhaban ya Umi cakap marhaban. Marhaban ya Ummi. Marhaban biki. Okay, next. Sini depan-depan, orang nak dengar. Okay. Marhaban biki. Marhaban ya. Marhaban biki ya Ummi. Marhaban bika. Okay, kalau ramai-ramai, marhaban. Marhaban bikum. Marhaban bikum. Okay, satu lagi. Kalau kita nak sekaligus, kita nak ramai-ramaikan kan, semua masuk. Boleh masuk tak? Boleh tak? Okay. Kalau nak ramai-ramai, nak sekaliguskan perkataan, boleh ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Dan terpulang. Kalau kita cakap pada seorang perempuan, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Dan kalau untuk ramai-ramai kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okay, faham macam mana semua? Okay, hello. Yes, Ustazah Julia cakap marhaban, hello, hi. Marhaba untuk sambung dengan perkataan marhaban yang untuk sambung dengan perkataan seterusnya. Marhaba is kalau dia kalimat yang terakhir atau kita stop, kita waqaf pada perkataan marhaban. Okay, Ustazah Arifah itulah, minta maaf kami pun hari ni start lewat sebab ada masalah internet di pihak Ustazah Fatin, jadi tak dapat nak teruskan live dengan Ustazah Fatin. Okay, Ustazah Rafi'ah, marhaban biki ya Ustazah. Marhaban biki ya Ustazah Rafi'ah Ismail. Okay, azan Zuhur di Makkah Al-Mukarramah. Suara banyak echo. Dia bukan faham tu. Fahim tu. Okay, bagus. Good try, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar ke azan? Asyhadu an la ilaha illallah. Okay, kita kasih ruang pada azan dulu. Okay, ahlan wa sahlan. Cik Naura J, Ustazah Naura J, marhaban biki. Okay, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, bagus InsyaAllah semua faham kelas hari ni. Okay, kita teruskan, kita selesaikan azan dulu. La hawla wa la quwwata illa billah.
La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Pemutulan marhaban untuk sambung perkataan seterusnya. Okey, bagus. Okey. Yang ni betul. Ustaz Nurul Lidah, fahim tu. Semua yang jawab fahim tu maknanya saya faham. Fahim tu ana. Untuk ana. Saya faham. Fahim tu. Betul. Bagus. InsyaAllah untuk semua La haula wa la quwwata illa billah. Ini bukan azan dari Masjidil Haram. Ni azan dari masjid rumah saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah selesai ketiga ucapan selamat datang tu. Terpulang, kita nak ucapkan yang paling ringkas. Ahlan. Okey, sama ada kita nak ucapkan yang paling ringkas, kita nak ucapkan ahlan sahaja atau ahlan wa sahlan atau ahlan wa sahlan wa marhaba. Dan kita boleh tambahlah di belakang tu sama ada dia bentuk soalan ataupun jawapan. Kita yang ucapkan dulu, orang yang menyambut ucapan. Kita boleh tambah bika, okey, bika atau bikum. Nak biki terpulang pada kita tengok siapa yang kita sedang berkomunikasi dengan, seorang lelaki atau ramai. Okey, saya nak bacakan soalan. Siapa yang soalan boleh tanyakan sebelum kita akhiri kita punya sesi live. Ustazah Zaliha Sanandi, Ustazah, kalau marhaban bika, biki, bikum, sebutan yang betul ikut lahaja Arab bagi marhaban bagaimana? Okey, sebutan dia macam ni. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Marhaban bikum. Marhaban bika. Marhaban biki. Okey, marhaban bik. Kalau kita nak matikan bika, biki tu, tak nak sebut kaki tu, marhaban bik. Dia akan emphasize, dia akan tekan dekat marhaba. Okay, bukan marhaba. Kita tahu macam itu. Dia orang Arab dengan lahjah marhaba. Ya marhaba. Mim ra. Oh, saya lupa nak sebut dia punya secara sebutan. Mar. Ra tebal. Mar. Ha. Yang kata ha pedas. Ha dekat tengah-tengah kerongkong. Marhaba. Okay, itu secara lenggok dia. Kalau suara saya suara chipmunk macam ni ke, dia tak jadi sangatlah macam Arab. Tapi kita cuba dapatkan dia punya sebutan dan lenggok dia tu. Ya marhaba. Marhaba. Okay. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahla. Itu kalau kita stop. Okey, baik Ustazah Rafiah Ismail. Kalau ada waktu boleh Ustazah mengaji YouTube. Kami semua akan follow seperti surah Sajadah Waqi' ala lain. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah, okey. Dan okey, saya nak umumkan kepada anda semua yang ikuti kelas bacaan ruqyah syar'iyah daripada Al-Quran. Untuk kelas petang ni, saya kemungkinan tak dapat nak adakan kelas on time 4.30, tapi bila-bila dah free je saya akan on. Maknanya anda standby lah mungkin pukul 5, mungkin pukul 5 suku, wallahu a'lam, sebab saya ada nak ke sesuatu tempat. Jadi anda just standby, bukan pukul 4.30, mungkin lewat sedikit daripada pukul 4.30, maknanya waktu sini lah, bukan pukul 9.30, mungkin pukul 10, boleh jadi awal lagi, 9.45, mungkin boleh jadi pukul 10 suku. Ikut pada waktu yang saya dah ready, saya akan terus start live. Tapi insya-Allah saya akan cuba adakan juga kelas ruqyah pada petang ini dengan bacaan ruqyah daripada Al-Quran daripada awal hingga akhir. Okay, kalau saya tengok kalau ada soalan-soalan yang lain lagi. Okay, jadi anda semua dah dapat cara sebutan dia. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Okey, jadi ada lagi soalan yang nak ditanyakan sebelum kita akhiri sesi live pada petang ini ataupun pada tengah hari di sini. Okey, Ustazah Emilia Liayanti tanya mana Bilal. Bilal dia segan nak masuk kata dia tadi. Boleh, insyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz Muhammad Hassan. Okey, baik. Kalau tiada apa soalan lain,
Okey, insyaAllah kita akan Johor petang ni dalam kelas Ruqyah. Kalau tak dibatalkan, insyaAllah saya akan maklumkan dalam kita punya grup Telegram kita. Syukran semua, antum semua. Terima kasih kerana setia bersama-sama dengan kami dan terus semangat ingin mempelajari lahjah-lahjah kalimah Arab, cara cakap Arab. Okey, fahim tu ya Ustaz. Alhamdulillah. Fatahallahu alaikum. Semoga Allah membuka pintu ilmu, membuka kita punya minda dan sebagainya untuk kita mudah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Belajar bahasa Arab salah satu cara untuk kita dapat juga memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin seperti biasa jam 10 pagi waktu Saudi bersamaan dengan jam 3 petang waktu Malaysia dan Singapura bersama Ustazah Fatin. InsyaAllah kalau tak ada masalah apa-apa halangan. Okey, ada lagi soalan. Ustazah Zaliha tanya marhaba apabila waqaf, tapi kenapa marhaban bika tak jadi iqlab? Dia macam jadi marhaban bik, tapi dia kalau dari segi ucapan dia tidak aplikasikan, dia tak apply tajwid dalam bentuk perkataan, dalam bentuk komunikasi. Kalau bentuk komunikasi dia akan jadi marhabam, kan, macam nak kita bibir akan buka sedikit marhaban bik. Tak ada, dia akan marhaban bik. Dia akan dia tak masukkan tajwid dalam komunikasi bahasa Arab. Dia hanya akan lenggok tu aja. Dia punya lahjah, dia punya sebutan, makhraj dia tu ada tapi tajwid tak diaplikasikan dalam komunikasi bahasa Arab. Okey? InsyaAllah semoga jelas. Terima kasih first time mengikut kelas. Ahlan wa sahlan Puan Ustazah Rosnisha. Okey semua, insyaAllah kita berjumpa lagi di dalam kelas yang lain. So jangan lupa kita punya hashtag. Okey, terus stay bersama saya dengan hashtag kita cakap Arab. Sampaikan walau satu ayat manfaat untuk umat. Salam sayang buat semua dari Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.